PN tidak boleh diharap. Pentadbiran dahulu bukan sahaja menghentikan perkhidmatan feri ikonik tetapi juga memusnahkan terminal dan menyebabkan feri ikonik tidak boleh berlabuh, maka susah untuk pulihkan perkhidmatan feri ikonik serta-merta, kata Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bagan Lim Guan Eng dalam satu kenyataan. Menurut Guan Eng juga, perkhidmatan feri ikonik lama itu hendak dipulihkan. Kos operasi yang ditanggung kerajaan lebih 30 juta ringgit. Namun, kerajaan kini berhadapan dengan masalah yang lebih rumit kerana terminal feri telah dimusnahkan oleh kerajaan dahulu yang terlebih pandai. Membaiki dan memulihkan feri ikonik semula sahaja tidak memadai kerana tidak ada tempat untuk berlabuh, ujar Guan Eng. Nah, itulah kejayaan hebat Kerajaan Perikatan Nasional setelah langkah Sheraton pada Februari 2020. Operasi feri ikonik ke Pulau Pinang dihentikan mulai 1 Januari 2021. Bukan hanya penduduk seberang perai tidak dapat berulang-alik menggunakan feri ikonik Pulau Pinang, malah pelancong dari tanah besar negeri-negeri lain kecewa kerana tidak lagi menikmati perjalanan laut yang mengasyikkan. Tiada lagi swafoto di dalam feri buat kenang-kenangan. Namun, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin pula membuat kesimpulan kerajaan perpaduan tidak boleh diharap seperti yang dilapor FMT. Kononnya, dalam 7 bulan Anwar belum menunjukkan kemampuan mengurus negara. Rakyat nak tahu apa rancangan kamu? Apa jadi? Tiada apa-apa, ujarnya. Bukan sahaja Muhyiddin menyifatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh diharap, beliau juga mempersoalkan peranan jawatan kuasa jemaah menteri yang ditubuhkan untuk menangani kos sara hidup menurut laporan. Bagi Muhyiddin, tentu tiada apa-apa kerana beliau bukan membuat penilaian objektif terhadap Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Sebaliknya, apa yang Gerombolan Perikatan Nasional lakukan ialah sibuk memutar isu 3R, iaitu bangsa, agama dan institusi diraja kerana mahu mencipta kebencian antara kaum di negara ini. Kerana gairah untuk menawan Pulau Pinang, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor mencanang cerita kononnya pulau itu milik Kedah sehingga membayangkan agar perlembagaan persekutuan dipindah untuk tujuan tersebut. Menurut Guan Eng, pemimpin DAP akan terus bersuara tanpa rasa takut atau pilih kasih terhadap rasuah yang mempertahankan hak rakyat Malaysia daripada dibuli oleh pelampau dalam PAS dan PN. PAS berkelakuan tidak berbeza dengan ayam berkokok berderai-derai ekor gelumang najis. Mana mungkin pemimpin DAP yang mempertahankan hak Pulau Pinang untuk wujud sebagai sebuah negara berdaulat yang dilindungi dan disahkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan Majlis Raja-Raja boleh dianggap menyentuh isu 3R. Beliau berkata demikian sebagai membalas kenyataan Ketua Penerangan PAS Khairi Nizam Khairuddin bahawa DAP menggunakan isu 3R. Sebagai tindak balas kepada kritikan dan pembelaan saya terhadap hak Pulau Pinang untuk wujud sebagai sebuah negeri, Sanusi bertukar menjadi rasis dengan bertanya sama ada saya berani bercakap tentang sejarah dengan bertanya bot mana saya datang ke Malaysia. Ini bukan sahaja ekstremis dan perkauman tetapi juga tidak bertanggungjawab dengan mengabaikan fakta bahawa bukan sahaja saya malah kedua ibu bapa saya dilahirkan di Malaysia, bidasnya. Tegas Guan Eng, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang paling banyak mengeluarkan kenyataan menyentuh sensitiviti 3R dengan sengaja memburukkan, mengaibkan, mendiskriminasi dan membuli orang bukan Islam. Daripada pucuk pimpinan Perikatan Nasional sehinggalah kepada para walaun, pentaksub merekalah sebenarnya yang tidak boleh diharap. Setelah berkuasa menerusi tebuk atap, Kerajaan Perikatan Nasional membatalkan dasar Kerajaan Pakatan Harapan yang menurunkan bilangan cabutan khas nombor ekor 8 kali setahun dan menaikkan menjadi 22 kali kerana hendak mengutip cukai dosa daripada industri maksiat tersebut. Seolah-olah tambahan cabutan khas judi itu boleh diharapkan untuk menolong rakyat.
Sebaik saja Anwar Ibrahim mengambil alih Putrajaya 7 bulan lalu, cabutan khas nombor ekor itu kembali kepada 8 kali. Jangan lupa, Kerajaan Perikatan Nasional mewujudkan program Jana Wibawa kononnya untuk membantu kontraktor Bumiputera pasca COVID-19. Tetapi kita semua maklum, bukan saja program itu dicemar dengan skandal dakwaan rasuah pimpinan Bersatu, malah bukan Melayu turut dibumiputerakan. Justru, harapan apa yang ada pada Perikatan Nasional? Presiden Bersatu ini menjadi Perdana Menteri menerusi pengkhianatan terhadap rakan dan rakyat yang mengundi partinya kepada pilihan raya umum ke-14 lalu. Apakah beliau layak untuk mencemooh pihak yang dikhianatinya setelah hilang kuasa kerana salah percaturan sendiri? Rakyat Pulau Pinang perlu sedar yang tiada apa-apa yang mampu ditawarkan oleh Bersatu, PAS dan Gerakan, gerombolan yang bergabung dalam Perikatan Nasional demi menjadikan Mahyadin Perdana Menteri. Cukuplah dengan kehilangan feri ikonik Pulau Pinang, jangan hilang kewarasan kerana terpengaruh dengan naratif terdesak pimpinan Perikatan Nasional. Memetik kata-kata Perdana Menteri, biar Pulau Pinang diperintah oleh orang yang cerdik.